إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم Tuhanku, aku tidak layak untuk surgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa neraka. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim Allah fahab li tawbatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dhanbil azim. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim Allah fahab li tawbatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dhanbil azim. أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan Imam yang saya hormati, Tuan Bilal, tuan-tuan ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya pada pagi ini Allah masih menganugerahkan kepada semua kesihatan, kelapangan masa, dan dua nikmat ini yang Rasulullah SAW kata kita manusia terlepas pandang untuk mensyukurinya, iaitu nikmat as-sihah wal faragh, nikmat kesihatan dan juga nikmat kelapangan masa. Alhamdulillah kita dapat pergunakan dua nikmat ini untuk kembali kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai merealisasi daripada tugas kita. Matlamat Allah menciptakan kita ni kan ada tiga. Yang pertama sebagai hamba, dalilnya wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menghambakan diri kepadaku. Yang kedua adalah sebagai khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan yang ketiga, ulama mengatakan kita diciptakan ini sebagai matlamatnya adalah sebagai umat contoh. Sebagai umat contoh. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat, Allah kata, yang dikeluarkan kepada manusia, yang tugas kita adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah daripada melakukan kemungkaran. Kemudian muslimin muslimat, kita juga mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pagi ini kita sambung pelajaran kita di dalam kitab Sakratul Maut, bersediakah anda menghadapinya. Kita masih lagi membicarakan mukaddimah di dalam kitab ini. Bulan lepas tuan-tuan ingat, saya last kali kita bicarakan tentang bagaimana Hajjaj Yusuf As-Saqafi mati dalam keadaan tragis, dan orang yang terakhir yang dibunuhnya adalah Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair. Maka ketika dia sebelum membunuh Sa'id bin Jubair itu, Sa'id bin Jubair berdoa, wahai Allah, jadikanlah aku orang yang terakhir yang dibunuhnya, jangan sampai dia membunuh sesiapa lagi selepas aku. Dan akhirnya tak lama selepas dia membunuh Sa'id bin Jubair, Hajjaj Yusuf As-Saqafi dia pun sakit dalam keadaan mengerikan. Dia dalam keadaan kesejukan yang dahsyat, sehingga terpaksa dinyalakan api unggun di dekat dia. Dia berlawanan dengan Kamal Atatürk. Kalau Kamal Atatürk dia kepanasan, dia kepanasan, terpaksa dia suruh bomba siram istana dia 24 jam. Kamal Atatürk, dan tu meraung-raung ni, meraung-raung. Akhirnya dia mati di tengah laut, Kamal Atatürk. Tapi Hajjaj Yusuf As-Saqafi dia kedinginan yang amat sangat, terpaksa dia dinyalakan api di dekat dia. Dan akhir sekali dia merasakan di dalam perutnya terasa ada benda yang mencucuk-cucuk. Rupanya dia dipenuhi oleh ulat. Dan akhirnya dia mati dalam keadaan tragis. Sambung pada pagi ini tuan-tuan, kata pengarang kitab ini, wahai orang-orang Islam, sesungguhnya ianya dituntut daripada kita sebelum sakratul maut menghampiri kita akan beberapa perkara. Mana sebelum sakarah
kematian datang menjemput saya, sebelum kematian datang menjemput kita, perlu kita dituntut untuk melakukan beberapa perkara. Yang pertama, dia kata hendaklah kita sentiasa mengingati kematian itu sepanjang pagi dan petang. Sentiasa ingat matilah. Mati itu menjadi zikir harian kita. Jadi perkara yang perlu kita ingat. Sebab dia pun boleh sampai, boleh datang pada bila-bila masa sahaja. Mungkin itu saya selalu sebut, kita sembahyang subuh kan, kita anggap tadi solat subuh yang terakhir, sebab tidak ada jaminan untuk kita solat zuhur nanti. Antara subuh dengan zuhur nanti macam-macam boleh berlaku, tuan-tuan. Di antaranya adalah malaikat maut boleh sampai untuk meregut, mencabut nyawa kita. Jadi kena ingat, sentiasa ingat kepada mati. Itu disebutkan di sini. Di sinilah letak kesalahan kita selama ini, dia kata, di mana kita melupakan hari yang menggerunkan tersebut. Kematian ni adalah saat yang menggerunkan. Ada beberapa perkara yang ulama kata yang menjadikan perkara tersebut adalah menggerunkan, tuan-tuan. Yang pertama, sakit kematian itu sendiri. Tak ubahnya ditetak dengan pedang dengan 300 kali tetakan, tuan-tuan. Rasulullah SAW sendiri, sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah, kalau seandainya ada orang mengatakan bahawasanya mati itu tak sakit, aku tak campurlah, kata Aisyah, sebab aku sendiri menyaksikan bagaimana hebatnya Rasulullah SAW dalam keadaan menghadapi sakratul maut. Setelah dikatakan bersimbah peluh, tuan-tuan. Dan bahkan Rasulullah SAW ada air yang di sebelahnya, Rasulullah masukkan tangan dan basuh muka, ataupun letakkan kain, letak basah kain, letak. Sehingga Rasulullah kata, Allahumma alayya sakaratul maut, ya Allah, bantulah aku dalam menghadapi sakratul maut. Rasulullah SAW sendiri yang merupakan orang yang maksum, tuan-tuan, minta tolong kepada Allah agar ianya dibantu ketika menghadapi sakratul maut. Namun demikian, tuan-tuan, ada dalam kitab Ziarah ke Alam Barzah pula diceritakan, tuan-tuan, mati sakit tu tak apa, dia kata sakit tak apa, sebab kesakitan orang-orang beriman itu adalah bagi penghapusan dosa. Kerana kita orang beriman, tuan-tuan, kita terkena duri kan, terkena duri sekalipun tu tandanya Allah nak ampunkan dosa, dia kata. Jadi lagi sakit mati, maka lagi banyaklah dosa kita akan dileburkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada riwayat mengatakan orang beriman ini, tuan-tuan, apabila semasa di dunia dia melakukan dosa, tak sempat beristighfar minta ampun kepada Allah, lalu Allah sakitkan kematiannya bagi mengkafarah dosa tersebut. Tapi sebaliknya orang kafir, tuan-tuan, orang-orang non-Muslim ni, kalau dia buat baik, Allah balas tau. Kalau dia buat baik, Allah balas dengan kebaikan. Dengan kebaikan semasa di dunia lah. Dengan kebaikan semasa di dunia. Kalau tak sempat Allah buat baik, balas kebaikan itu, maka dilunakkan ketika sakratul maut itu. Tapi lepas tu dia campak dalam neraka lah, tuan-tuan. Dari kita sebagai orang beriman disakitkan, lepas tu insya-Allah kita akan dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam syurga. Sebab sakitnya itu bagi mengkafarah dosa kita. Kemudian yang kedua yang mengerikan ini, tuan-tuan, melihat wajah malaikat maut itu sendiri. Melihat kerana wajah malaikat maut itu dia datang, tuan-tuan, dalam keadaan amalan kita. Kalau banyak amalan baik kita, maka dia datang dalam keadaan wajah yang cantik, bau yang harum, semerbak wangi kan. Atau kalau kita orang beriman dah, tuan-tuan, dia dalam keadaan dadah wajah yang datang bersahabat. Tapi sebaliknya, kalau ahli maksiat, orang yang banyak dosa, dia datang dalam keadaan yang menakutkan dan menggerunkan serta berbau busuk. Itu yang Nabi Ibrahim AS, tuan-tuan, apabila dia ingin melihat
wajah malaikat maut ketika menghadapi sakrat, ketika mencabut nyawa orang ahli maksiat, maka Nabi Ibrahim tengok pengsan, pengsan. Sehingga apabila terjaga dari pengsannya, Nabi Ibrahim berkata, wahai malaikat maut, dia kata, cukuplah dengan melihat wajahmu sahaja sudah merupakan azab yang begitu dahsyat, dia kata. Apatah lagi ketika merekut, mencabut nyawa, terutama bagi mereka yang ahli maksiat, tuan-tuan. Itu beberapa perkara, tuan-tuan, yang menggerunkan kita. Yang ketiganya, tuan-tuan, itu yang hadis Rasulullah kata, tidak akan mati seseorang itu melainkan Allah akan perlihatkan tempat di mana dia akan tinggal selepas kematiannya. Ada hadis ini pun Imam Ghazali muatkan dalam Ihya Ulumuddin. Maknanya tidak akan mati seseorang itu melainkan Allah akan perlihatkan di mana tempat dia tinggal selepas kematian. Kalau dia orang beriman, maka Allah perlihatkan jannah, surga untuknya. Itu yang kalau kita melihat, tuan-tuan, di mana sahabat-sahabat yang mati syahid kan, banyak kita tengok dalam gambar-gambar di YouTube, tuan-tuan, tersenyum mereka, tersenyum. Kenapa tersenyum? Memang diperlihatkan kepada mereka itu tempat mereka selepas kematian itu, jannah. Tapi sebaliknya bagi ahli maksiat, tuan-tuan, ketika itulah Allah pertontonkan tempat ni, tempat kamu selepas ni. Maknanya siapa apa dia? Neraka. Itu ada riwayat mengatakan apabila dia tengok tempat tu, terpusing biji mata dia, tuan, terbeliak biji mata dia. Ni tempatnya. Auzubillah min syaitan. Kemudian, tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka dikatakan kita masa itu tidak ada orang tidak mau ambil tahu tentang kejadian-kejadian yang luar biasa yang bakal terjadi pada saat itu, pada saat sakaratul maut itu, dan saat-saat hari-hari setelahnya, hari setelah kematian. Allahu akbar, na'udzubillah. Tentulah, tuan-tuan, kalau tuan-tuan kita bayangkan kalau hari ini jenazah kita diuruskan, malam nanti adalah malam yang pertama ketika kita berada di dalam alam barzah. Pernahkah tuan-tuan membayangkan malam pertama kita berada di dalam kubur? Masa muda-muda dulu kita hanya membayangkan malam pertama bersama isteri, kan? Itu yang selalu saya contohkan, tuan-tuan. Dalam kubur ini, tuan-tuan, sebenarnya tak ubahnya kita pada malam pengantin lah, tuan-tuan. Malam pengantin lah. Bagi orang beriman diibaratkan begitu. Masa kita berada pada malam pertama, malam pengantin dulu, tuan-tuan, terasa malam tu sekejap ke lama? Terasa sekejap ke lama? Kita terasa sekejap. Tiba-tiba ayam dah kukuh. Kenapa? Kerana seronok malam pertama. Tapi kalau ada orang malam pertama dia terasa lama, tu terasa something, ada benda tak kena tu, tuan-tuan. Dia orang tu akan terasa malam tu sekejap je, sebab seronok. Kita pun masa tu masih handsome, masih gagah, orang rumah kita masih cantik, kan, bau pun harum masa tu lah, bau wangi lagi. Sekarang ni dah bau minyak angin, kan. Malam terasa sekejap kerana malam itu indah. Kubur tu macam tu juga, kan. Orang beriman apabila dunia kiamat, siapakah yang telah membangkitkan aku daripada tidur lenaku? Dia kata. Dia tak ubahnya bagaikan tidur sekejap saja. Kerana di sana adalah raudhah min riyadil jannah. Kubur adalah merupakan sebahagian daripada taman-taman surga, kata Nabi SAW, bagi mereka yang beriman. Tapi sebaliknya bagi ahli maksiat, tuan-tuan, itu yang Uthman bin Affan, tuan-tuan, apabila melihat orang dimasukkan ke dalam kubur, Uthman bin Affan pengsan, tuan-tuan, pengsan. Apabila terjaga daripada pengsannya, orang bertanya, wahai Uthman, wahai yang dibuatnya itu untuk apa? Untuk membaca Quran sambil menangis. Kemudian selepas itu dia keluar daripada dalam lubang tu, keluar apabila dah terasa panas. Kemudian dia cakap kepada diri sendiri, inilah Maimun, kamu telah kembali lagi ke dunia, dia kata. Oleh itu, karena itu perbanyakkanlah dan segeralah beramal soleh. Mana tadi kamu masuk dalam kubur olok-olok,
satu ketika nanti kamu akan masuk ke dalam kubur yang sebenarnya, yang kamu takkan keluar lagi daripada tempat itu. Ini sekarang ni masih boleh keluar lagi, nanti satu ketika dah tak boleh keluar dah. Ini yang dilakukan oleh salah seorang ulama ahli ibadah, zuhud dan alim, nama dia Maimun bin Mahran, tuan-tuan. Tak silap saya, Maimun bin Mahran ni dia sama hidup dengan Imam Hasan Basri, tuan-tuan. Maimun, kalangan tabi'in. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dikata ada juga sebagian ulama, cara untuk mereka mengingati mati, mereka meletakkan kain kapan untuk dirinya di dalam rumahnya. Ini saya selalu sebut, tuan-tuan. Maknanya dia beli kain kapan siap-siap, tuan-tuan. Lengkap sekali lah. Ini tuan-tuan tak beli sebab kita ada akhirat kematian kan, tuan-tuan. Tapi kena beli juga. Tujuan beli itu adalah untuk ambil pengajaran. Siap ke dia kain kapannya, kapur barusnya, sabunnya, tapasnya, lengkap lah, lengkap. Tuan-tuan letak kat mana? Tahu letak kat mana? Letak dekat sebelah bantal nak tidur tu. Sebelah tu. Sebelah bantal nak tidur. Jadi sebelum kita tidur tu, malam tu kita tatap dahulu. Inilah pakaian terakhir yang akan ku pakai nanti, yang membawa aku kepada alam, kepada kubur. Kita renungkan begitu, tuan-tuan. Mana baik. Bahkan ada seorang ulama, saya Sufyan Sauri sebut, siapa-siapa yang umur dah 60 tahun dia tidak menyiapkan kain kapannya, maknanya orang tersebut dalam keadaan kelalaian. Dia kata begitu. Siapa-siapa yang dah berumur 60 tahun dia tidak membeli kain kapannya, orang tu berada dalam keadaan lalai. Dia kena belilah, tuan-tuan, kain kapan tu sekarang. Kena siap-siap sekarang kain kapan. Allahu Akbar. Saya bukan nak pujilah mak saya, tuan-tuan. Satu hari dia telefon saya. Telefon jauh daripada Riau, telefon. Dia tahu, tuan-tuan, dia tahu minta beli kain apa. Dia panggil saya Jab lah, Rajab Jab kan. Jab, tolonglah belikan mak kain kapan mak. Minta tolong beli. Sekarang umur dah 70 dah, tapi tahun lepas lagi dia dah telefon. Dia minta belikan kain kapan untuk dia. Untuk standby dah, siap-siap lah dia kata. Kita pun sebab tuan-tuan apabila dengar dia minta beli kain kapan. Jadi tuan bolehlah, tuan-tuan yang dah ada anak jauh-jauh bolehlah telefon anak minta beli kain kapan. Okey, itu yang kedua, tuan-tuan. Yang kedua adalah cara untuk kita mengingati mati dengan menyiapkan kain kapan, di mana kain kapan itu diletak di sebelah tempat bantal kita. Kalau kita seperti Umar bin Abdul Aziz, tuan-tuan, tak perlukan semua tu semua. Tak perlu. Sebab apa? Sebab Umar bin Abdul Aziz ni, tuan-tuan, dalam riwayat mengatakan apabila dia nak masuk tidur, tuan-tuan, dia menggigil macam burung kehujanan. Maka isterinya Fatimah binti Abdul Malik bertanya, "Wahai suamiku, kenapa engkau apabila nak masuk tidur engkau seperti burung kena hujan, burung kedinginan?" Maka apa kata Umar bin Abdul Aziz, "Wahai isteriku, aku ni apabila nampak tempat tidur aku teringat akan kubur." Nampak tempat tidur dia terus ingatan dia melayang kepada kubur. Ni kalau dah macam tu tak perlu kain kapan, tak perlu gali kubur dah. Tengok je, tengok kubur. Sebab ada orang tu dia nampak api je dia terbayang akan api neraka. Nampak perempuan cantik terbayang bidadari. Bila macam tu, tuan-tuan, masya-Allah, tak perlu dah tu semua. Tak perlu dah tu semua. Okey, yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan, ada juga orang mengingati kematian dengan cara menulis tulisan-tulisan di dalam rumahnya. Tulis buat brosur ke pamflet ke, tuan-tuan, kan? Tulis ingatlah akan mati. Contoh, tampal mana? Lepas kuat tidur. Tampal dekat mana lagi? Dekat ruangan makan. Ingatlah perkara yang menghilangkan kenikmatan, iaitu kematian. Kan ada disebut tampal dekat ruangan makan. Ada ulama orang dahulu cara mengingati mati itu, di ruangan rumah dia penuh dengan kata-kata motivasi untuk mengingati mati. Kita kalau buat sekarang ni apa gila kan?
Tapi begitulah cara ulama-ulama itu supaya mengingati mati itu senantiasa berada. Sebab kita kan kalau senantiasa ingat kepada mati itu, maka kita pun tak buat perkara-perkara yang tak sepatutnya kita buat kan. Itu caranya. Okey. 1, 2, 3. Keempat. Di antara cara mengingati kematian, yang keempat adalah dengan cara menziarahi kubur. Ini biasalah kita buat tuan-tuan. Menziarahi kubur. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya selalu sebut menziarahi kubur ni time, waktu yang paling terbaik adalah pada masa, tuan-tuan tahu masa bila? Bukan pagi raya tau. Time yang paling bagus untuk ziarah kubur adalah sepertiga malam. Sepertiga malam. Itu adalah saat yang paling terbaik. Saat yang paling terbaik untuk kita ziarah kubur. Masa bila? Masa tengah malam. Masa tengah malam. Sebagaimana yang ada riwayat mengatakan, satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bermalam di rumah Sayyidatina Aisyah kan tuan-tuan. Bermalam di rumah Aisyah. Kemudian pada tengah malam tu Rasulullah keluar daripada rumah. Ingat Aisyah, Rasulullah SAW pergi ke rumah isteri lain sebab malam tu adalah malam giliran dia. Apabila Aisyah follow dari belakang, rupanya Rasulullah pergi mana? Rasulullah pergi ke Baqi Al-Gharqad untuk mendoakan ahli kubur. Itu masa tu yang Rasulullah SAW nampak bayangan. Rupanya sampai di rumah Aisyah tengah termengah-mengah kan. Dari mana Aisyah? Aisyah rupanya Aisyah ikut Nabi SAW daripada belakang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu cara untuk yang keempat tuan-tuan, untuk kita mengingati kematian, iaitu dengan menziarahi kubur. Maka dikata, wahai sekalian muslimin, di antara perkara yang paling bermanfaat untuk senantiasa mengingati perjumpaan dengan Allah adalah ziarah kubur, mengikut aturan yang dibenarkan hukum syarak. Ini bermakna hendaklah kita menziarahinya dengan memberi salam kepada penghuni kubur, kemudian mendoakan mereka, sambil mengingatkan diri kita bagaimana mereka masa dijemput pemutus segala kenikmatan itu. Yang pertama, pastikanlah tuan-tuan kalau kita ziarah kubur ni bagi salam dululah. Ataupun kata Sufyan Tsauri tuan-tuan, 10 perkara yang boleh mengeraskan hati, satu di antaranya apabila kita lalu kawasan perkuburan kan, kita tak bagi salam kepada ahli kubur. Itu menunjukkan kita memiliki hati yang keras, kata Sufyan Tsauri tuan. Sebab apa? Sebab dalam satu kitab Ruh yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tuan-tuan, dia kata diceritakan satu ketika di Kufah, di Iraq tuan-tuan, di Basrah atau Kufah tuan, ada seorang ulama, seorang syekh ulama yang setiap malam Jumaat dia pergi ke tanah perkuburan mendoakan, bagi salam dan mendoakan ahli kubur. Satu malam tu tuan-tuan, satu malam tu hari hujan lebat. Jadi dia tak pergi ke tanah perkuburan untuk mendoakan bagi ahli kubur tu. Maka lepas tu dia tidur dan dia bermimpi. Dalam mimpinya tuan-tuan, dia melihat ada ahli kubur tu datang kepadanya. Ahli kubur tu berkata, "Ya Syekh," dia kata, "kenapa kau tidak datang pada malam ini untuk menziarahi aku, menziarahi kami?" dia kata. Maka Syekh tu kata, "Hujan lebat, aku tak dapat datang." "Kamu tahu tak," dia kata, "sekali salam yang kamu berikan kepada kami menyebabkan kubur kami semua luas dilapang oleh Allah selama seminggu." Dia kata, selama seminggu kubur kami dilapangkan oleh sekali salam sahaja yang kamu berikan kepada kami. Kan salam tu kan doa kan, untuk assalamualaikum ahlad diyar kan, salam sejahtera untuk kamu. Sebab salam tu pun adalah doa kan tuan. Jadi sekali salam tu dia kata lapang seminggu kubur dia. Atau mimpi syaitan ini mimpi orang alim, mimpi benar lah tuan-tuan. Okey. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, iaitu dengan cara yang keempat, dengan cara ziarah kubur. Kemudian yang kelima tuan-tuan, yang kelima, di antara cara mengingati kematian adalah dia kata bergaul dengan orang-orang soleh.
bergaul, berteman, bersahabat dengan orang-orang soleh. Maknanya caranya macam mana? Ziarahi mereka. Ziarahi mereka, mana kita selalu kena ziarah orang soleh. Kita ni kan tuan-tuan, kalau boleh tengok orang, kita tengok orang, ingat nak buat baik. Kalau boleh macam tu. Melihat orang, kita ingat nak buat baik. Tengok orang, ingat nak bersedekah. Tengok orang, ingat nak pergi berjamaah. Tengok orang, ingat nak melakukan amalan-amalan. Sebab ada juga tuan, kita tengok orang, tengok dia ni tiba nak buat jahat. Kita tengok dia, tiba kita nak buat jahat. Tengok dia, ingat kita nak berkaraoke. Tengok dia, ingat kita nak pergi disco. Sebab yang kita tengok tu kaki disco, kaki karaoke. Dia tengok orang tu. Kita kalau boleh tuan-tuan, orang tengok kita, ingat nak buat baik. Tengok kita, ingat nak qiyamul lail. Macam tu kalau boleh tuan-tuan kan. Jadi dikatakan yang pertama ziarah dia, kemudian menimba ilmu daripada mereka. Dan kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan juga bergaul dengan mereka, dengan menghadiri majlis ilmu mereka, mendengar nasihat-nasihat, kemudian mendoakan mereka dan meminta doa daripada orang soleh. Tuan, kan? Doakan dia dan meminta doa daripada mereka, minta supaya dia doakan kita, orang-orang soleh, kalangan ulama-ulama tuan-tuan. Kita minta begitu tuan-tuan daripada mereka. Jadi berteman, bersahabat ni tuan-tuan, dia amat memainkan peranan penting tuan-tuan. Berkawan, dengan siapa kita berkawan. Kalau itu kan Rasulullah sebutkan dalam hadis kan, kalau berkawan dengan orang baik, mudah-mudahan tempias kebaikan itu akan terkena kepada kita. Tapi berkawan dengan ahli maksiat, dibimbang tempias kemaksiatan itu akan terkena kepada kita. Bahkan Saidina Ali tuan-tuan usahakan berkawan. Kubur kita pun disuruh, kuburkanlah saudaramu, kata Saidina Ali, bersebelahan dengan orang soleh. Kata Saidina Ali, itu pesan Saidina Ali. Sebab mudah-mudahan dia akan dapat tempias kesolehan itu dalam kubur tu, kata Saidina Ali. Jangan kamu kuburkan, dia kata, dengan ahli maksiat, bersebelahan ahli maksiat, sebab dia akan mengganggu kamu, kata Saidina Ali. Yalah, kalau dah terpekik, terlulung, tuan-tuan kena belasah dia, tentu mengganggu kita untuk rehat kan, sebab kubur tu kan tempat rehat kan. Tapi kalau bersebelahan dengan orang saleh, kata Saidina Ali, dia akan tempias mudah-mudahan kebaikan yang sebelah dapat itu. Okey. Jadi tuan-tuan, di samping itu kita disuruh berteman dengan orang soleh ni. Sebab apa? Sebab di dalam Al-Quran pun Allah sebut dalam surah Az-Zukhruf ayat 67 tuan-tuan, Allah kata al-akhilau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Allah kata pada hari itu sahabat-sahabat karib setengahnya akan menjadi musuh kepada setengah yang lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang persahabatannya berdasarkan takwa, iman dan amal soleh. Ini kalau kita berkawan kan dengan orang yang baik, okey, baik, memang baik lah, tapi baik hanya sekedar keduniaan kan. Kita baik dengan dia mungkin kerana projek ke, kenapa ke, kerana itulah, kerana inilah kan. Bukan dasar takwa, bukan dasar iman, bukan dasar yang kadang ada hadis sebut yang 7 golongan yang mendapat naungan di saat tidak ada naungan nanti di mahsyar kan. Satu di antaranya 2 orang yang bersahabat kan, dia berjumpa kerana Allah, dia berpisah pun kerana Allah. Ini persahabatan yang beginilah tuan-tuan kan, yang nanti disebutkan dengan illal muttaqin. Tapi ada orang tu bersahabat, berkawan kerana hanya urusan dunia semata-mata tuan-tuan, nanti dia menjadi musuh, sebahagian tu kepada sebahagian yang lain menjadi musuh. Apatah lagi kalau kita memilih pemimpin kan, pemimpin itu membawa kita kepada derhaka kepada Allah. Ini lagi tuan-tuan, bergaduh habis nanti. Maka kita pun sebagai pengikut kata, kenapa kau buat aku buat maksiat ni, buat jahat ni? Kenapa kau ikut? Dia kata macam tu. Kenapa kau ikut? Sekarang ni kau pikul dosa aku. Kita kata kepada dia, nak pikul aku punya sendiri pun aku tak larat, macam mana aku nak pikul kau punya? Akhirnya bergaduh tuan-tuan, bergaduh pemimpin dan pengikut. Apatah lagi kalau dia bawa kita kepada derhaka kepada Allah, yang kita duk ikut je tuan, macam lembu cucuk hidung, ikut je tuan.
Na'udzubillah. Nanti di sana tu yang sebut ayat ini, yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Sebahagian mereka menjadi musuh kepada sebahagian yang lain, illal muttaqin, kecuali mereka bersahabat atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu yang perkara pertama tuan-tuan, perkara sebelum kita lakukan yang dituntut sebelum sakratul maut. Ada 5 perkara tadi ya. Yang pertama, Maimun bin Mahran gali kubur dalam rumah. Yang kedua, ada ulama letakkan kain kafan bersebelahan bantal dia. Yang ketiga, dia tulis perkataan-perkataan motivasi untuk mengingati kematian. Yang keempat adalah ziarah kubur. Yang kelima adalah berteman berkawan dengan orang soleh. Itu makanya imam berkawan orang soleh ini tuan, Imam Syafi'i kata, aku cinta kepada orang soleh, kata Imam Syafi'i, meskipun aku bukan golongan mereka. Ini tengok betapa merendahnya Imam Syafi'i. Aku cinta kepada orang soleh, dia kata, meskipun aku bukan golongan mereka, dan dengan harapan semoga aku dapat syafaat mereka kelak. Sebab orang soleh, orang beriman ni tuan-tuan, dia boleh bagi syafaat kepada kita. Bahkan itu makanya kita dianjurkan untuk berfastabiqul khairat kan? Untuk buat kebaikan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, walaupun hanya sekedar bagi air minum kepada sahabat kita. Sebab ada dalam satu riwayat tuan-tuan, ada di mahsyar ni dikatakan tuan, ahli surga dah beratur dah nak masuk surga, ahli neraka pula dah beratur nak masuk neraka. Kemudian ketika itu tuan-tuan, ada seorang ahli neraka ni, dia nampak di dalam deretan beratur ahli surga ni tuan, dia nampak orang yang pernah semasa di dunia dahulu dia pernah bagi air ketika dia dalam keadaan kehausan. Kemudian dia datang sebelah kepada barisan tu. Syekh, dia kata, awak ingat tak, saya kat barisan tu, dia kata, barisan nak pergi neraka lah. Awak ingat tak semasa di dunia dahulu awak dalam keadaan kehausan, saya pernah belanja air awak? Ingat kata tu. Apa boleh ingat tuan? Jom aku mohon pada Allah agar kau pindah ke barisan ini. Dia mohon pada Allah, Allah kabulkan tuan. Ya Allah, dia kata, itu kawan aku, tolonglah kau pindahkan daripada barisan ke neraka tu kepada barisan ini untuk masuk surga. Allah benarkan, Allah izinkan. Ada riwayat mengatakan begitu, walaupun hanya diberi kepadanya segelas air ketika dalam keadaan kehausan. Itu makanya kita disuruh buat baik kepada orang soleh, kepada orang baik, kepada orang beriman tuan-tuan, sedekah sebagainya tuan, supaya dia nanti dapat bagi syafaat, bagikan pertolongan kepada kita nanti itu kata Imam Syafi'i kata, aku cinta kepada orang soleh meskipun aku bukan golongan mereka, dengan harapan semoga aku dapat syafaat daripada mereka kelak. Dan kata Imam Syafi'i, aku sangat benci perbuatan maksiat. Aku sangat benci perbuatan maksiat meskipun kami terkadang sama-sama melakukan maksiat. Ini Imam Syafi'i tuan-tuan. Ini nak menggambarkan betapa merendahnya Imam Syafi'i ini, walaupun dia ni kesalehan dia, keilmuan dia tuan-tuan, kecerdasan dia tak dapat nak dibayangkan, nak dibandingkan kehebatan ini. Tapi dia merendah diri. Aku cinta kepada orang soleh meskipun aku bukan golongan mereka, dengan harapan semoga aku dapat syafaat mereka kelak. Aku sangat membenci perbuatan maksiat meskipun kami terkadang bersama-sama melakukan maksiat, kata Imam Syafi'i. Okey, saya rasa itu saja tuan-tuan. 5 perkara ni tuan-tuan yang perlu kita ingat berkaitan tentang yang perkara yang dituntut sebelum kematian. 5 perkara, jangan lupa tuan. Yang pertama, Maimun bin Mahran gali kubur dalam rumah. Ulang balik. Yang kedua, apa tadi? Yang kedua, beli kain kafan, letak dekat sebelah tempat tidur. Yang ketiga, tulis perkataan-perkataan yang boleh memotivasi kita mengingatkan kepada kematian. Yang keempat, ziarah kubur. Yang kelima, bertemanlah, bersahabatlah dengan orang-orang soleh. Itu makanya untuk lembutkan hati, satu di antaranya pun majlis solehin, duduk dalam majlis bersama dengan orang soleh. Mana duduk dalam majlis macam ni tuan? Kita yakin orang sebelah kanan kita, orang sebelah kiri kita ni orang soleh. Kalau tak soleh, dia tak duduk sini tuan. Tak soleh, dia duduk tempat lain pagi ni. Okey, saya rasa itu saja sebagai renungan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan kita semua.
kita tangguh dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu kerana engkau masih memilih kami untuk duduk di dalam majlis ini, di rumah Allah ini sambil beriktikaf. Ya Allah, ya Allah, kami ini hamba-Mu yang kerdil, yang taif, yang banyak melakukan dosa. Namun sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang memohon ampun kepadamu. Maka ampunilah dosa kami, ya Allah. Sama ada dosa kecil, apatah lagi dosa-dosa besar. Dan ampunilah juga dosa ibu dan ayah kami, ya Allah. Sayangilah keduanya sebagaimana ibu dan ayah kami menyayangi kami sejak kami masih kecil lagi. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa isteri kami, dosa suami kami, dosa guru-guru ustaz-ustaz kami, dosa anak-anak zuriat keturunan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau anugerahkanlah cahaya pada wajah kami sebagaimana Engkau anugerahkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurniakanlah kepada kami kekuatan ibadah, akhlak yang mulia dan terpuji, kesabaran dalam menghadapi ujian sebagaimana ianya pernah Engkau anugerahkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Kau tunjukkanlah kepada kami yang hak itu benar-benar hak agar kami dapat menyokong dan membantunya. Tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil agar kami dapat menghindarkan diri, menjauhkan diri dan meruntuhkannya. Ya Allah, kami menyadari bahwasanya kami tak lama berada di duniamu ini. Maka umur kami yang berbaki ini berikanlah kekuatan kepada kami, ya Allah, untuk kami isi dengan sebanyak-banyak amalan soleh untuk bekalan kami ketika menghadapi getirnya sakaratul maut nanti, untuk bekalan kami bagi menjawab soalan malaikat mungkar dan nakir ketika kami berada di dalam kubur kami nanti, untuk bekalan kami, ya Allah, ketika berada di dataran mahsyar nanti, untuk bekalan kami ketika meniti titian sirat. Ya Allah, masukkanlah kami semua ini dan ahli keluarga kami ke dalam surga-Mu dengan rahmat-Mu, ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.